dengan perbezaan dan keistimewaan kedua-duanya, supaya kita akan menjadi lebih terang dan lebih jelas sebelum kita hurai lanjut terhadap isu yang kita ingin bincangkan dalam forum pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Ustaz Ahmad Fakhur Razi bin Muhammad Zabidi, ahli panel Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim, dan kita bersama dengan Dr. Rabiah Kul Hamzah selaku panel dan pakar motivasi. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merangkapkan jutaan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi ini kita dapat bersama berbincang dalam satu isu yang dinamakan di manakah lelaki sejati. Dan saya rasa bertuah dan bersyukur kerana saya ni adalah daripada kalangan lelaki sejati. Dan Ustaz Izhar bersama saya pun lagi sejati dia. Dan bila mana kita memperkatakan tentang lelaki ni, sebenarnya apa yang kita perhatikan di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa az-zakaru kal unsa walaysa az-zakaru kal unsa. Artinya Allah Ta'ala menyatakan bahawa tidak sama lelaki dengan perempuan. Walaysa az-zakaru kal unsa. Maka apa yang dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir, maksud dengan walaysa az-zakaru kal unsa, ia dengan makna ay fil quwwati wal jalb fil ibadah wa khidmatul masjid al-aqsa, dalam kekuatannya dan keperkasaannya dan kehebatannya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dengan maksud bahawa lelaki tidak sama dengan wanita. Saya sempat merujuk kepada kamus Dewan Bahasa, di mana perkataan lelaki itu ambilannya ialah daripada laki, dengan maksud suami ataupun pasangan hidup. Dan lelaki itu dengan maksud jantan. Sebab tu orang kita sekarang ni nak beritahu bahawa dia ni ada anak lelaki sampai letak nama jantan. Nak beritahu ni tulis memang pure betul. Kan, jantan, Muhammad jantan. Tak ada yang perempuan letak kan Siti betina, tak ada. Siti perempuan tak ada. Nak beritahu hebatnya jantan. Maka kalaulah seseorang itu dinamakan dia sebagai berlaki, berlaki itu nisbah kepada perempuan yang sudah berkahwin dan mempunyai suami, dia berlaki. Sekarang ini hebat lagi, ramai anak-anak yang dilahirkan tanpa berlaki ni. Perempuan lahirkan anak tanpa berlaki ni, itu lagi hebat. Sepatutnya dia kena berlaki bahawa ada hasil anak. Sekarang ni tanpa proses tu. Adapun kelakian, iaitu sifat lelaki. Seseorang yang mempunyai sifat lelaki. Apa dia sifat lelaki? Sifat lelaki yang sebenarnya adalah jujur, ikhlas, berhemah tinggi dan kacak. Kacak juga adalah masuk orang. Sebab tu orang perempuan bila mana nak tengok tu, tengok kacak kata kacak. Ada juga kan. Dan sifat lelaki ini juga adalah keberanian, ketangkasan dan kegagahan. Maka itu dinamanya sebagai lelaki. Adapun perempuan,
biasa kita dengar perempuan yang dikatakan sebagai wanita dan isteri. Dan keperempuanan itu adalah sifat-sifat yang ada pada perempuan, ataupun kewanitaan, perihal yang menunjukkan kepada sifat-sifat wanita. Apa dia sifat wanita? Lemah lembut, sopan santun, rupa paras yang cantik jelita. Itu sifat-sifat yang ada pada kewanitaan. Maka kita sudah tahu lelaki dan wanita. Kemudian sejati. Apa dia sejati? Dan maka sejati itu maksud dia adalah tulen. Tulen. Orang sekarang ni bila mana sebut tulen itu maknanya original. Kan? Benda tulen, benda yang pure, benda yang solid, itu namanya tulen. Iaitu tidak bercampur dengan yang lain. Kalaulah seorang itu dia lelaki, kemudian dia ada sifat yang tidak sepatutnya ada pada dia ni, yang bercampur dengan orang kata sekarang ni, ada lelaki yang lembut tetapi keras. Itu lagi hebat lagi kan. Tapi kita tak mau. Kita nak supaya lelaki itu dia, image dia adalah seorang yang hebat. Kita tak mau yang lembut-lembut. Maka bila mana sudah bercampur dengan yang lembut ini, artinya dia sudah tidak ada ori lagi. Original dia sudah tak. Artinya dia adalah perkara yang tiruan, benda yang tidak asli. Sedang pendengar yang dikasihi sekalian, kita tengok baik yang membeza, perbezaan di antara secara umumnya saya dapat ketahui perbezaan di antara lelaki dengan perempuan. Lelaki ini lebih cenderung kepada sukan, olahraga, berburu, pekerjaan yang melibatkan yang lasak dibandingkan dengan wanita. Tetapi apa yang berlaku hari ini, kadang-kadang kita tengok orang perempuan ni, wanita ni sukan bina badan pun ada. Akak berat badan, kata doktor. Lagi hebat kan? Kalau saya ni memang terangkat kat dia. Kalau hebat terangkat kuat. Lelaki dia suka kepada perkelahian. Kalau kita tengok anak-anak, saya ada anak 4 lelaki. Oh, hebat-hebat. Kan? Kerana dia suka kelahi, suka bergaduh. Berbeza dengan yang wanita. Kerana apa? Wanita ni dia suka kepada keamanan, kedamaian, ketenangan. Itu sifat wanita. Dan perempuan dia cuba untuk menghindari daripada kekerasan. Tak nak diri dia, kalau kita tengok jumlah wanita yang bunuh diri lebih sedikit daripada lelaki. Dan biasanya lelaki dia menggunakan cara yang lebih keras. Dia menggunakan pistol, tali gantung, adapun kalau wanita ni dia guna, kalau dia nak bunuh diri, dia bunuh diri dengan guna ubat tidur ke racun. Dia slow juga kan. Baik. Suka saja mengatakan bahawa pandangan daripada Profesor Rick, yang ini pakar psikologi Amerika, yang dia buat penelitian tentang apa yang beza di antara lelaki dan wanita. Yang pertamanya, dia mengatakan lelaki biasanya merasa jemu untuk tinggal lama-lama. Tinggal lama-lama di samping kekasihnya. Berbeza dengan wanita. Wanita rasa, nikmatnya duduk lama-lama ni. Yang kedua, lelaki dia senang dan tampil dengan wajah yang sama setiap hari. Kan? Berbeza dengan wanita. Wanita tiap-tiap hari bangun, bangkit daripada tempat tidurnya, Masya Allah. Kan? Hebat. Dia sebut perwatakan dia, rambut dia, pakaian dia nak senantiasa berubah. Kan? Orang lelaki ni kadang-kadang pakai seluar, seluar yang sama aja. 3 hari, baju sama 3 hari. Tak ada berubah langsung. Tegur betul. Ini yang tak sejati. Yang ketiga,
Daripada kacamata lelaki ni, dia suka kedudukan dia adalah kedudukan yang terhormat serta diberi penghormatan daripada lapisan masyarakat. Berbeza dengan wanita. Wanita dia untuk menguasai jiwa raga dan memilikinya, kekasihnya, suaminya sampailah sepanjang hayatnya. Dan kalimah yang biasa kita dengar, yang didengar oleh wanita daripada lelaki ialah kekasihku, I love you. Itu yang biasa. Tetapi kalimah yang indah yang diucapkan oleh wanita kepada lelaki, kepada suaminya, aku bangga padamu. Itu di antaranya. Jadi pada kita dulu, yang saya nak beritahu bahawa beza di antara lelaki dan wanita, supaya kita ada jati diri dalam keadaan ini. Terima kasih kepada Profesor Majlis Dr. Muhammad Najib. Kalau tadi Dr. Najib dari Jabatan Quran berbincangkan tentang perkara prinsip dan fundamental terhadap siapakah lelaki dan wanita itu, kita berpindah pula kepada panel yang kedua, pensyarah dari Jabatan Syariah Fadil Ustaz Muhammad Izhar Arif, untuk kita minta penjelasan daripada Al-Fadil Ustaz. Apakah agak-agaknya ataupun kenapakah perkara ataupun tajuk forum kita pada pagi ini perlu kita bincangkan? Adakah kerana merujuk kepada permasalahan sekarang sahaja, ataupun terus kepada untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kini supaya tidak berlaku pada masa akan datang? Dan bagaimanakah pula kaitan di syariat terhadap aspek lelaki dan perempuan ini? Sebab kadang-kadang Ustaz, perempuan ni kita kan dipikir seronok lelaki, senang je, tak payah nak pakai banyak-banyak. Kami ni nak itu ini, semua lagi lele. Laki pula, seronok pula jadi perempuan, tak ada tanggungjawab. Dia maknanya relax je, patuh je cakap suami, buat yang wajib, tinggal yang haram. Telah menempah tiket ke syurga. Tapi kalau laki, aku nak kahwin dengan dia tu, kita fikir bapak dia, mak dia lagi, adik dia lagi, mak bapak aku lagi, macam-macam tanggungjawab. Dengan rezeki, dengan nak nafkah sebagainya, susah laki. Menyebabkan kadang-kadang perkara ini mereka tak faham syariat, dan barangkali itu juga mengundang kepada masalah ketidaksejatian lelaki tadi. Maka kita mintalah bantuan Ustaz untuk menangani perkara ini dalam kacamata ilmu syariah yang Ustaz dalami. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berbahagia sahabat saya, saudara Ahmad Fakhrul Razi Muhammad Zabidi, dan moderator pada pagi ini, sahabat-sahabat panel saya yang berbahagia, Profesor Majlis Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, yang berbahagia Dr. Rabiah Hamzah, muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita lihat daripada persoalan yang telah dibangkitkan tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita melihat bahawa jalsah ilmiah Quraniyah yang bertemarkan atau yang bertajukkan di manakah lelaki sejati merupakan satu topik yang amat penting dibincangkan di IPT dan IPTA, IPTS. Ini kerana tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita melihat bahawa golongan-golongan lembut ini lahir daripada universiti. Dulu kita melihat bahawa mereka ini lahir daripada orang kampung, orang sebagainya. Tidak. Tapi hari ini mereka sudah ada dalam universiti dan telah menubuhkan satu persatuan lelaki-lelaki lembut. Dalam istilah mereka dipanggil mat kepik, dan banyak lagi istilah-istilah yang digunakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk apa kita bincangkan hal ini? Untuk kita menjelaskan